Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan melihat tema 11 unit 33 ya. Seperti biasa buku teks. Sila bersedia dengan buku teks ya. Jadi buku teks yang kita nak lihat hari ini satu muka surat juga. Hanya satu muka surat. Muka surat 165 ya. 165. Sudahkah anda bersedia? 打开你的课本，国语课本165页。Mohon bersedia dengan buku teks, alat tulis anda dan juga buku tulis anda ya. Hari ini kita akan melihat topik berkaitan dengan kewangan juga. Budaya menyimpan juga. Tajuknya ialah tabungan anda. Baik, kita akan baca petikan dan cuba untuk fahamkan kosakata. 有一些生字。希望你去了解和读 baca dan fahamkan kosa kata. Baik, dua perkataan hari ini fokus dan berusaha. Baik, tema 11 sama juga kita akan melihat fokusnya adalah berdikari. Berdikari maksudnya zili. Berdikari. Baik, berdikari ini kita boleh lihat maksudnya kita berdiri atas kaki sendiri, tidak bergantung pada orang lain, pada bantuan orang lain, tidak mengharapkan orang lain untuk menolong. 意思说我们是没有靠别人来帮助的，自己做，自己去处理。contoh, bangun pagi, siapa yang mengemas katil anda? 你起来的时候，你有收拾你的床铺吗？如果没有，你现在可以 pause 你的 video 去收拾了。sekiranya anda belum lagi mengemas katil anda hari ini, anda boleh pause dahulu video ni, hentikan video ini dan kemaslah katil anda. Tanpa perlu disuruh oleh ibu ataupun ayah. 那么你就已经完成第一件事情，今天就是 berdikari。你没有需要别人帮助你，你也不需要人家帮助你，提醒你，不需要随你 berdikari。boleh? Baik, sekiranya anda telah mengemas katil anda, bagus. Anda seorang yang berdikari hari ini. Ya. Jadi kita akan fokus kepada unit 33, budaya menyimpan. Budaya menyimpan. Jadi topik kita hari ini, tajuk kita ialah tabungan anak. Tabungan anak. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Jadi yang pertama kita akan memberikan pandangan. Ni de 意见, ni de 想法 dan pendapat. Pandangan lebih kepada 想法, pendapat ni de 意见. Pandangan dan pendapat tentang tabungan wang. Anda ada menabungkah? 你有储蓄吗? Tabungan wang 是储蓄 adakah anda menabung? 储蓄不是看多和少 kita menabung wang tu bukanlah kita melihat kepada banyak ataupun sedikit. 当然如果你放多那就比较好啦. Tetapi kita melihat kepada berapa kerap kita dapat menabung wang. 不是今年放了，过几天又把它挖一下，然后又再放，再挖一下，这样子。一定要有 disiplin, 要有自律的 Sekiranya kita telah menabung wang tu, kalau betul-betul memerlukan, barulah kita keluarkan tabungan kita. 真的很需要的时候才拿出来 Jadi yang kedua, kita akan mengenal pasti dan membina ayat. 我们会造一些的句子当然像每次的 video 这样，我们就会造一些的简单的句子跟ayat majmuk. Ayat majmuk lah. 所以引导你们写一些的 ayat majmuk. Dengan menggunakan kata kerja tak transitif berdasarkan teks. 在课本里面，在课文里面 kita akan jumpa beberapa kata kerja tak transitif. Jadi kita akan membina ayat. Baik, nilai kita setelah kita menyiapkan latihan ini,
道德价值观 ialah rasional. Jadi apakah dia rasional? Rasional maksudnya alasan munasabah. 合理的。借口理由这样子很合理的 berdasarkan sesuatu tindakan ataupun perbuatan. Ataupun maksud rasional ni kita mengikut fikiran yang baik atau sihat. 简单来讲，这个 rational 就是有理智的，有理智的，很合理的哦，很合理的，理智然后合理，明智的。意思说你呢做一个决定，做决定呢只有合理性的，然后有思维推理能力，而不是凭感觉冲动从事。Baik, seterusnya menyediakan plan perbelanjaan dan simpanan. Menyediakan 是准备一个 plan 呢 perbelanjaan 你 planning 一下你怎样消费，尤其是现在在家在这样子的情况下，我们怎样 planning 我们的消费，然后我们怎样 planning 我们的储蓄macam mana kita nak plan, menyediakan plan kita. Apakah perancangan kita tentang perbelanjaan kita dan simpanan. Jadi saya rasa kita memang sebaiknya sebagai seorang anak kita hanya berada di rumah sahaja. Duduklah di rumah, buatlah ulang kaji dan berehat sahaja di rumah. Segala perbelanjaan tu serahkan kepada ibu dan ayah dan pastikan kita tidak membeli barang-barang ataupun peralatan ataupun apa-apa sahaja yang sebenarnya kita tidak perlu我们不需要的不用去学人家什么上网去购物我们还没有那个能力，所以我们能够帮助到的现在就是尽量减少消费，然后尽量的在家里做复习一下就好了，休息一下Baik, kita akan mulakan dengan beberapa kosakata dahulu. Anda boleh pauskan video ataupun anda boleh hentikan video dan baca bersama-sama dengan saya sambil tulislah kosakata ni fahamkan, 尽量去明白这些生字Kerana untuk KSSR kita merupakan tahun yang akhir 因为接下来的明年的是 semakan 我们的弟弟妹妹他们已经是 semakan 了，课本跟我们不一样。Jadi untuk buku teks kita, tema 11 biasanya berdasarkan adalah melibatkan kewangan, 钱方面。Jadi mari kita lihat kosakata yang pertama, kita ada alat tulis, alat sukan. Baca dengan saya dengan suara yang jelas dan lantang ya. Alat sukan. Alat sukan. Alat tulis. Alat tulis. April. April. Ini tengok ni. Sini kita ada January. Ni kan ada naga ejaan. Ejaan untuk setiap bulan bagi bahasa Malaysia adalah sedikit berbeza dengan English ya. Kang hao ada ejaan Kemudian setiap huruf pertama ni huruf besar ya, 写大写January, February, March, April, May. Jadi kita April adalah 4 月Berikan, berikan, bincang, bincang, budaya, budaya. Cuti pertengahan semester, cuti pertengahan semester. Februari, Februari. Hari kantin, hari kantin. Hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun kelahiran. Januari, Januari. Kasut, kasut. Seterusnya March. March ejaan BM MAC sahaja ya. March, March. May, May. Memenangi, memenangi. Kata dasarnya menang. Menyimpan, menyimpan. Kata dasar simpan. 这个有一点不一样 NY 换成 S, simpan. Mula bersekolah, mula bersekolah. Baca dengan saya. 不是我一个人读你听我们如果要学会一件事情，我们除了听
menggunakan deria pendengaran, kita mesti membaca juga. Gunakan deria penglihatan untuk melihat juga. 所以三样的哦。pandangan, pandangan, pendapat, pendapat, peraduan melukis, peraduan melukis, perbelanjaan, perbelanjaan, rakan, rakan, sasaran, sasaran, kata dasar sasar, perbelanjaan kata dasar belanja, tabungan, tabungan, 储蓄哦。Baik, ini adalah gambar rajah tadi. Jadi hari ini kita hanya nak berbincang, 我们其实要讨论而已，然后给予我们的意见。Ini kita panggil carta pai. Ini kita panggil jadual ya. 所以有两个，ada dua. Jadi mari kita lihat contoh pandangan ataupun pendapat. Ini kita panggil gambar rajah, grafik ya. Gambar rajah dieja berpisah. Dua perkataan. 分开写哈。Gambar rajah tersebut menunjukkan tabungan dan sasaran perbelanjaan Ana dari bulan Januari hingga bulan Mei. Ini. Dari bulan Januari hingga bulan Mei. Okay. Ana bijak menguruskan keuangannya. 他很聪明有智慧 menguruskan 处理他的钱财方面 keuangannya kerana dia masih mampu 他有能力 menyimpan RM10 setiap bulan walaupun setiap bulan masih membelanjakan wang untuk membeli barang keperluan. So ini kan Januari dia nak beli buku. Februari dia nak beli beg. March nak beli kasut. April nak beli alat sukan, alat tulis. Mei pula dia nak beli alat sukan. Ya, mari kita baca sekali lagi, baca dan fahamkan ya. Gambar rajah tersebut menunjukkan tabungan dan sasaran perbelanjaan Ana dari bulan Januari hingga bulan Mei. Ana bijak menguruskan keuangannya kerana dia masih mampu menyimpan RM10 setiap bulan walaupun setiap bulan masih membelanjakan wang untuk membeli barang keperluan. Okay? 这是简单来讲，从这边给我们的意见和想法。Sekarang kita akan melihat dengan lebih jelas. Baik. Pendapat kali ini saya akan cuba untuk menulis dalam bentuk penulisan bahagian C. Ya. jadi 这个是比较详细的，所以有一些比较难的哈。tapi tak apa, sebenarnya dia benda-benda yang mudah sahaja. 它其实很简单哈，往好的方面来想，多学多得。注意听fokus 好好的学一下。Dan Anda juga boleh baca bersama-sama dengan saya. dengan suara yang jelas dan lantang 家里如果没有人，或者是其实旁边有弟弟妹妹那就要大大声的读，朗读给自己听，朗读给弟弟妹妹这样你就能够给一个好的榜样给弟弟和妹妹。Baik, mulai kita mulakan. Carta pai di atas menunjukkan. 每次如果有 carta pai grafik 你讲 carta pai di atas menunjukkan, jadual di atas menunjukkan, graf di atas menunjukkan, carta palang di atas menunjukkan. 就这样子开始写Carta pai di atas menunjukkan, 你不要写 di atas, 你觉得好像有一点问题写 di atas 也不用紧，你可以把 di atas 改成 berikut 或者是 tersebut 也可以berikut 或者是tersebut 来替代这个 di atas. Carta pai di atas menunjukkan jumlah tabungan Ana dari bulan Januari hingga Mei. Manakala jadual tersebut pula menunjukkan sasaran perbelanjaan bagi 5 bulan pertama, iaitu dari bulan Januari hingga Mei. 所以有两样东西，老师把它分成2句来写来，
好，现在 perenggan kedua pastikan kosong satu perkataan. Kong isi the ker, ha? Untuk kita mulakan perenggan kedua. Perenggan pertama tadi kita mula dari tepi. 我们学课本, ha? Cikgu tulis ni berdasarkan buku teks kita. Kerana buku teks setiap perenggan pertama tu kita mula dari tepi. Jadi kita pun ikut saja. Kemudian perenggan kedua kosong satu perkataan. Sama juga dengan perenggan yang seterusnya. Baik. Mari kita mulakan. Pada bulan Januari, Anna memulakan sesi persekolahannya. Oleh itu, dia perlu memperuntukkan. 就我们现在讲 budget. Budget 就是 memperuntukkan. Sejumlah wang untuk membeli buku. 大家在年头的时候都会买一些的参考书啊、簿子啊、各式各类的书哈。Anna memastikan, 确定, 确保, dia akan berjaya menabung 10 ringgit. Menerusi baki wang saku yang diberikan oleh ibu bapanya pada bulan yang pertama. 你这样子讲解它哈，有tersurat, 有tersirat. Seterusnya, dia menetapkan jumlah simpanannya akan bertambah menjadi 20 ringgit. 所以下一个月呢，他就策划说，他已经定了，给自己定一个目标，定了 jumlah simpanannya 他的储蓄呢 akan bertambah 将会增加20令吉。意思说，他正月收20令吉啊，2月也是10令吉。就这样2月就变成20令吉。你看3月，意思说他每个月他已经给自己定了一个目标，是说他每个月就怎样怎样，就是要储蓄10令吉。就这样每一个月增加10令吉，10令吉到了5月，他就有50令吉。你知道怎样看这个表了哈。Baik, seterusnya dia menetapkan jumlah simpanannya akan bertambah menjadi 20 ringgit. Dia berharap untuk memperoleh sumber pendapatan alternatif. Alternatif, sumber pendapatan 说收入 alternatif 是呢额外的，你自己额外的你能够想到的。比如说现在人家很多都是上网去 Facebook 那边去面子书做什么直播卖东西这个也是其中一个 sumber pendapatan alternatif. Kita buat sesuatu kerja untuk dapatkan sumber pendapatan tambahan 额外的这样子收入Menerusi jualan ketika hari kantin 食堂日的时候，他也打算说卖一些的东西来增加他的收入不是单单只有靠父母亲给他的零用钱Pada bulan Februari juga, dia menyasarkan, 定下来呢，他大概是说定下来 sejumlah perbelanjaan untuk membeli bag. 他有这样子的决定Baik, seterusnya. Pada bulan Mac, sekolah Anna akan ditutup selama seminggu untuk cuti pertengahan semester. 就像你我一样，大家都有每一个学期一年有2个学期，这个是我们一路来的，只是今年有一点的特别一点不过一路来大家都有1年2个学期，每个学期大家都有cuti pertengahan semester. Oleh itu, dia menetapkan simpanan sebanyak 20 ringgit kerana dia tidak memerlukan perbelanjaan yang banyak. Pada bulan tersebut, dia merancang untuk membeli kasut. Pada bulan April, Anna akan menyambut hari ulang tahun kelahiran rakannya. Maka, dia perlu memperuntukkan perbelanjaan bagi membeli alat tulis untuk dijadikan hadiah kepada rakannya. 就要定下来说，他一定要储蓄多少钱，因为他要买什么？买一些的礼物给他朋友Hari ulang tahun kelahiran 就是生日会生日
Oleh itu, dia menetapkan untuk menyimpan sebanyak RM40 pada bulan tersebut. Okey, Ma? Baik, seterusnya. Ana merancang untuk menyertai peraduan melukis pada bulan Mei. 你看这边，他给自己定下目标，说他要参加5月的时候，他要参加这个比赛哦，画画比赛哦。peraduan 就是比赛哦。sekiranya 这个是他给自己下一个目标，说如果sekiranya 如果dia memenangi 赢得了那一个比赛 peraduan tersebut, dia akan dapat menambah jumlah tabungannya pada bulan tersebut. 如果赢了，当然你会赢得一些礼物赢得一些就是说钱方面礼物，它所以能够增加它每个月的储蓄。Pada bulan yang sama juga dia menetapkan jumlah simpanan sebanyak RM50. Di samping itu, dia juga menyasarkan sejumlah wang untuk membeli alat sukan. 其实老师你可以看到每一个段落老师写的 pattern 其实是一样的，然后也不要忘记用这些 sekiranya, maka, oleh itu, selain itu, di samping itu， 这样子你的作文的句子里面呢 struktur ayat Anda akan lebih mantap 写的句子不是好像跳青蛙这样突然间跳这里跳这里，人家读下脑有点头昏昏的不知道你在写什么，所以有次序的写，你用这些字来连下去 sekiranya, di samping itu, selain itu, maka, oleh itu 每次我们写作文都有用到的。baik， 现在我们写我们自己的感想了。我们已经写完了这个从 Januari sampai March ni kita tulis habis dah. Sekarang kita nak berikan pandangan kita ataupun kita buat satu rumusan， 做一个结论。从刚才我们写这么长的句子里面，这么长的东西我们到底能够做怎样的一个结论出来呢？ Berdasarkan carta pie dan jadwal tersebut, kita dapat mengetahui， 所以从这个 carta pie dan jadwal， 我们知道说 mengetahui bahwa Ana seorang yang teliti， 很细心哦，他已经 planning 好了怎样花，怎样收，怎样要收多少，他都很细心teliti， 仔细细心。Ketika menguruskan perbelanjaannya， pengurusan perbelanjaan yang baik akan membolehkan kita mengetahui kadar perbelanjaan harian dan bulanan， 所以你如果处理好你的钱财，你就能够知道说更详细的知道说自己的消费 harian 是日常的消费，每一天的消费， bulanan 是说每一个月的消费Seterusnya, tindakan ini juga dapat mengelakkan 避免呢 pembaziran 浪费买不该买的东西 mengelakkan pembaziran 避免发生一些什么浪费我们的钱浪费我们的储蓄dan sikap boros boros 这个是说根本都不会把钱存起来，有钱就把它全部花光光的ini sikap boros ketika berbelanja. Okey, mari kita baca semula, baca dengan suara yang jelas dan lantang Berdasarkan carta pie dan jadual tersebut, kita dapat mengetahui bahawa Ana seorang yang teliti ketika menguruskan perbelanjaannya. Pengurusan perbelanjaan yang baik akan membolehkan kita mengetahui kadar perbelanjaan harian dan bulanan. Seterusnya, tindakan ini juga dapat mengelakkan pembaziran dan sikap boros ketika berbelanja. Kesimpulannya, 结论呢 penyediaan plan perbelanjaan dan simpanan akan mendisiplinkan diri kita. Mendisiplin 说自律让我们更有 discipline 有自律的处理我们的消费。
Pelan tersebut juga merupakan suatu langkah berjaga-jaga ketika berbelanja. Pelan tersebut akan memastikan kita berbelanja secara berhemat. 老师要提醒你这个 berhemat. 之前我们在 tema 3 dan tema 4， 我们有学一个字就是 berhemat。berhemat， 那时老师都提醒你这次我再提醒你berhemat H berhemat T apa dia beza dia？ berhemat 这里是说有关系到处理钱财方面很节省了意思说你有好好的处理你的钱，好好处理你的消费该用的你就用，不该用的你储蓄起来，这样子 berhemat maksudnya kita berbelanja ataupun kita menguruskan keuangan kita dengan baik, berjimat cermat lah. Berhemah 呢是说小心kita berhati-hati ini ya, kita berhati-hati, berwaspada 很小心的 kita mesti berhemah ketika berada di jalan raya, contohnya 在马路上要小心berhati-hati ini ya, 看清楚差别在于 H 和 T。 所以 kalau kita dalam tema keuangan kita guna berhemat, kalau kita dalam tema menjaga keselamatan diri berhemah, 好吗？ Baik, amalan menabung membolehkan kita membeli apa yang kita inginkan tanpa bergantung kepada ibu bapa。 那么在这里呢，我们就能够知道说，我们已经写了今天这一面的 nilai, yaitu nilai dia, masih ingat? Kita membeli apa yang kita inginkan tanpa bergantung kepada ibu bapa, tidak mengharapkan bantuan ibu bapa. Itu ialah apa? 对，那个是 berdikari 自立这个就是 berdikari， 这个就是证明你能够写到这一边的东西Anda dapat menulis di sini amalan menabung membolehkan kita membeli apa yang kita inginkan tanpa bergantung kepada ibu bapa， 那就很好，你已经达标了。今天的 objective 就是你已经写了今天的 nilai yaitu berdikari ya. Baik, mari kita baca semula dengan suara yang jelas dan lantang. Kesimpulannya, penyediaan plan perbelanjaan dan simpanan akan mendisiplinkan diri kita. Plan tersebut juga merupakan suatu langkah berjaga-jaga ketika berbelanja. Plan tersebut akan memastikan kita berbelanja secara berhemat dan tidak berbelanja melebihi kemampuan diri. Amalan menabung membolehkan kita membeli apa yang kita inginkan tanpa bergantung kepada ibu bapa。 那么到这里你可以 pause 一下，你觉得很难不用紧，慢慢来，你可以停下来，然后再 rewind 再 refresh 过，再回头再看看，再读过和明白一下到底怎样写这样子的一篇作文，或者怎样给你的想法Baik, latihan disediakan di Telegram， 所以你可以看，等一下子这边老师 upload 了这个 video 过后， setelah saya uploadkan video ni di YouTube, Anda dapat lihat di bahagian sini ya， 在这边下面你 scroll 下去 video 的下面这边有那个 Telegram 的 link ada link Telegram, Anda klik di Telegram tersebut ada beberapa latihan untuk Anda siapkan ya, untuk Anda rujuklah 做一些的复习baik, siapkan latihan dan buatlah ulang kaji baca dan fahamkan semua sekali. Dan di video yang akan datang usaha tangga. Terima kasih ya, sampai jumpa lagi.